Tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian kedua Ustaz Mohsin tentang ternyata bid'ah hasanah itu ada. Kini kita dalam bahagian kelima di mana saya akan membicarakan pula apakah yang dimaksudkan oleh para ulama khalaf, para ulama yang 300 tahun ke atas apabila mereka membahagikan bid'ah itu kepada hasanah dan dalalah. Sebelum ini, dalam video-video sebelum ini, saya telah jelaskan apa yang dimaksudkan sebagai bid'ah hasanah di sisi para ulama generasi salaf. Maka kini, dalam video ini, kita fokus pula kepada para ulama dari kalangan generasi khalaf, iaitu 300 tahun kemudian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja Ustaz Mohsin, tetapi kebanyakan ustaz-ustaz pencinta bid'ah, mereka suka berhujah bahawa para ulama telah membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah. Maka kenapalah geng-geng salafi ni tidak mahu menerima pembahagian tersebut? Kenapa geng-geng salafi ini, mereka yang menisbatkan diri, menyandarkan diri sebagai salafi, kenapa mereka menolak majoriti ulama? Demikian hujahnya, ya. Bahkan ada saya baca sebuah buku edisi PDF online, muat turun secara online, di mana pengarangnya menghimpun pandangan daripada 10 ulama mazhab Syafi'i yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah. 10 ulama dari kalangan mazhab Maliki yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah. 10 ulama dari kalangan mazhab Hambali, 10 ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah. Lalu kesimpulannya jumhur, majoriti membahagikan bid'ah ini kepada hasanah dan dalalah. Maka salafi yang tidak mahu membahagikannya, mereka itu adalah dari kalangan minoriti, daripada kalangan yang tak payahlah minoriti je, kita ikut jumhur, kita ikut majoriti, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya akan jelaskan, ya, saya akan nukil kata-kata daripada seorang ulama besar, seorang imam besar tentang pembahagian bid'ah ini kepada hasanah dan dalalah. Mari kita lihat apa yang beliau katakan, ya. Saya akan pusing kamera ini untuk menghadap ke laptop saya, sama-sama kita baca apa yang beliau kata, yang saya nukil daripada kitab beliau dalam perisian Maktabah Syamilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang saya sedang paparkan di skrin laptop saya sebuah kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang tokoh besar, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang meninggal dunia tahun 974 Hijrah. Sedikit pengenalan sebab nama ni hampir-hampir sama. Okey, ada seorang lagi imam yang namanya Imam Al-Haythami yang wafat tahun 807 Hijrah. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan kitabnya Majma' Al-Fawaid. Okey, jadi jangan dikelirukan dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau yang wafat tahun 807 Hijrah itu namanya Imam Al-Haythami sahaja, tidak ada Ibnu Hajar. Kemudiannya kalau gelaran Ibnu Hajar, jangan pula dikelirukan dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852, di mana beliau ini masyhur dengan kitabnya Fathul Bari. Jadi yang kita sedang rujuk sekarang ni ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang meninggal dunia tahun 974 Hijrah. Beliau seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Sesiapa yang lazim mengkaji fiqh Syafi'iyah akan kenal dengan imam ini. Tuan-tuan dan puan-puan kenal tak? Tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, di Indonesia bermazhab Syafi'i kan? Mesti kenal. Kalau tak kenal tu, kena semak semula betul ke mazhab Syafi'i. Baik. Kenapa saya memilih kata-kata beliau? Sebab beliau kurun ke-10 Hijrah, ya. Jadi apa yang beliau katakan ini merumuskan apa yang dikatakan oleh para ulama sebelum beliau. Baik, boleh tangkap, ya? Boleh faham? Saya pilih beliau ni kurun ke-10 Hijrah kerana kata-kata beliau ini akan menjadi rumusan
akan menjadi kesimpulan kepada apa yang diperkatakan oleh para ulama dalam pembahagian bid'ah kepada hasanah dan dalalah sebelum beliau. Ya, jika saya pilih ulama daripada kurun ke-6 ataupun kurun ke-5, kurun ke-4 Hijrah, mungkin ada kan kata itu kurun ke-4, yang kemudian tu lain. Maka yang ini kurun ke-10 memang terkemudian. Lalu apa yang beliau rumuskan di sini mewakili semua para ulama sebelum beliau. Semua para ulama sebelum beliau, sehingga kata-kata beliau, rumusan beliau ini akan menjawab, akan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh para ulama daripada semua 4 mazhab itu tentang pembahagian bid'ah kepada hasanah dan juga dalalah. Kemudiannya saya juga pilih sebab beliau ini memang seorang imam yang besar, seorang ahli ilmu yang tidak lagi diperselisihkan keilmuannya, ya. Jadi kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, rujuk muka surat 200. Rujuk muka surat 200, beliau memang sedang membicarakan tentang bid'ah. Okay, sebagai contohnya kalau di sini, dan perkataan Umar radhiyallahu anhu tentang solat tarawih bahawa ia sebaik-baik bid'ah, yang dimasukkan adalah bid'ah lughawiyah, sebagaimana yang kita telah bincang dalam video sebelum ini, sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelum ini. Lalu kita baca kepada apa yang saya highlight di sini. Saya highlight di sini yang bermaksud, dan orang-orang yang membahagikan bid'ah daripada kalangan ulama, dan sesiapa daripada kalangan ulama yang membahagikan bid'ah kepada hasan dan selain hasan, fa innama, maka sesungguhnya pembahagian tersebut, pembahagian bid'ah itu, fa innama, ada ma di sini, jadi kita terjemah macam mana? Maka sesungguhnya pembahagian bid'ah tersebut tidak lain, tidak bukan, adalah lughawiyah, dari sudut bahasa. Saya ulangi, dan sesiapa dari kalangan para ulama, plural ya, ahli-ahli ilmu yang membahagikan bid'ah kepada hasan dan selain hasan, maka sesungguhnya pembahagian bid'ah itu tidak lain, tidak bukan, adalah dari sudut lughawiyah, dari sudut bahasa. Waman qala, dan sesiapa yang berkata setiap bid'ah adalah sesat, maka maksudnya adalah bid'ah syar'iyah, bid'ah dari sudut syar'iyah. Okay. Satu ayat saja, tetapi ia membentuk kesimpulan, ia membentuk rumusan tentang apa yang dibahagikan, apa yang dimaksudkan oleh para ulama, ya. Jadi beliau menjelaskan para ulama semua-semua tu yang membahagikan bid'ah kepada hasan dan selain hasan, ya, ada yang kata sesat, ada yang kata tercela. Maka yang dimaksudkan itu, saya ulangi, tidak lain, tidak bukan, adalah pembahagian dari sudut bahasa. Dan sesiapa yang berkata setiap bid'ah itu adalah sesat, ma'nahu, maka maknanya al-bid'ah syar'iyah, adalah bid'ah dari sudut syariah. Siapa contohnya yang berkata setiap bid'ah ni sesat? Iaitu kami daripada kalangan Salafi yang berkata semua bid'ah itu sesat. Yang kami bicarakan, yang kami maksudkan adalah dari sudut syariah. Kenapa kami tak sebut dari sudut bahasa? Kerana dari sudut bahasa tu ia banyak menimbulkan kekeliruan, banyak menimbulkan salah faham di kalangan orang awam dan juga sebahagian ustaz-ustaz. Mereka menggunakan pembahagian bid'ah hasanah dari sudut bahasa oleh para ulama tersebut untuk menghalalkan, untuk menjustifikasikan bid'ah yang sebenarnya dilarang dalam agama, bid'ah yang sebenarnya dilarang oleh syariat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting Al-Fatawa Al-Hadithiyah, boleh rujuk, kalau nak baca seluruhnya pun boleh, sebab beliau sedang menerangkan tentang bid'ah dari sudut syariat, dari sudut bahasa. Macam sebelum ni, ya, tentang kata-kata Umar, seperti mana saya telah jelaskan, yang dimasukkan dari sudut bahasa. Tetapi fokus kita di sini, ya, apa yang beliau rumuskan. Dan perkataan beliau ini sebenarnya telah menutup, telah menyebabkan, telah membatalkan keseluruhan video kajian kedua Ustaz Mohsin. Sebab Ustaz Mohsin dalam video tersebut berulang kali menekankan mesej yang dibawa oleh para ulama itu ialah pembahagian bid'ah dari sudut syariat, dari sudut agama, bukan dari sudut bahasa.
Okey, tetapi Imam Ibn Hajar Al-Haythami telah menjelaskan bahawa apabila para ulama, baik yang dinukil oleh Ustaz Muhsin ataupun tidak, baik sesiapa yang lain sekalipun, apabila mereka membahagikan bid'ah kepada Hasan atau selain Hasan, maka yang dimasukkan itu tidak lain adalah bid'ah lughawiyah. Dan kalau kita jumpa sesiapa yang berkata setiap bid'ah itu sesat, seperti mana golongan Salafi, yang mereka masukkan itu, yang kami masukkan itu adalah bid'ah syar'iyah. Kenapa kami tidak menggunakan bid'ah dari sudut bahasa? Kerana ia mengelirukan orang awam, termasuk sebahagian orang-orang agama. Baik, itu yang saya nak jelaskan ya. Faham semua? InsyaAllah tak faham, boleh tonton semula video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya telah jelaskan kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami ini, dan ia telah cukup untuk menutup, untuk membatalkan keseluruhan video kedua, kajian kedua Ustaz Muhsin, tapi tak mengapa. Saya akan meluangkan sedikit lagi masa untuk mengkaji satu persatu ataupun beberapa ulama-ulama yang disebut oleh Ustaz Muhsin. Apa yang saya nak tunjuk daripada kajian tersebut? Nanti ya. Kita akan mulakan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ya. Ustaz Muhsin dalam video beliau muliakan dengan Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi setelah saya jelaskan, beliau terang-terangan membantah pembahagian bid'ah ini kepada 2 ataupun kepada 5, dan beliau telah mengemukakan sejumlah dalil dan hujah bagi membantah pembahagian tersebut ya. Kitab I'tisam beliau telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada juga satu lagi edisi ringkasan juga, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sila rujuk ke sana, sila rujuk dalam kitab tersebut. Kita insya-Allah dalam video seterusnya akan bincang pula tentang bid'ah yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.